Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat sekalian, pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan pada petang ini. Saya mohon maaf kerana tak dapat live dalam sehari dua ini kerana masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Dan insyaAllah malam ini saya akan live semula. Cumanya saya ingin berkongsi atau share dengan tuan-tuan tentang masa depan negara lah, yang saya fikirkan negara kita ini perlu kepada perubahan. Maksud saya rakyat itu sendiri perlu kepada perubahan. Memanglah kita mahukan kerajaan itu berubah. Maksudnya kita nak kerajaan yang mengutamakan rakyat, kerajaan yang sentiasa proaktif, memikirkan tentang masalah-masalah yang mesti diutamakan, diaulawiyatkan ataupun yang diprioritaskan, supaya apa juga masalah yang membelenggu rakyat itu diberikan keutamaan oleh kerajaan. Dan bagi saya akan membincangkan tentang masalah itu dalam video akan datang. Tetapi untuk video ataupun untuk kali ini, di kesempatan saya dalam kenderaan ini, saya ingin memperkatakan tentang apakah peranan rakyat itu sendiri dalam membina masa depan rakyat. Kerana kita tahu tuan-tuan, masa depan negara itu bergantung kepada rakyat. Kerana rakyatlah sebenarnya yang paling berkuasa dalam sesebuah negara. Rakyatlah yang akan menentukan hala tuju negara. Rakyatlah yang akan menentukan pemimpin, siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Dan pemimpin negara itulah yang akan menentukan masa depan negara. Jadi kalau rakyat gagal untuk memilih pemimpin yang berwawasan, pemimpin yang mampu untuk membawa negara keluar daripada masalah-masalah yang membelenggunya, maka negara akan tetap malap, tidak maju, dan rakyat sendirilah yang akan mendapat tempiasnya. Sebab itu bagi saya, apabila kita membicarakan tentang soal masa depan negara, soal kelemahan kerajaan, soal kegagalan kerajaan memikirkan ataupun kegagalan kerajaan menyelesaikan masalah kerajaan, masalah negara, masalah rakyat, itu adalah berpunca daripada rakyat sendiri. Kerana rakyatlah yang memilih kerajaan. Jadi di sana ada bahagian ataupun di sana ada contribution yang sangat besar yang disumbangkan oleh rakyat itu sendiri dalam menentukan masa depan negara. Sebab itu kita mestilah mempunyai rakyat yang betul-betul matang, rakyat yang betul-betul berpengetahuan, berilmu, dan rakyat yang membuat keputusan berdasarkan kepada fakta dan juga maklumat. Bukannya rakyat yang membuat keputusan khususnya ketika mengundi berdasarkan kepada fanatik, dan juga berdasarkan kepada persepsi semata-mata. Tetapi macam kita dalam sistem ISO lah tuan-tuan, dalam sistem pengurusan kualiti, dinyatakan di sana kalau seseorang ketua itu dia nak buat keputusan, dia mesti berdasarkan kepada input. Dia mesti cari input, dia mesti ada data, dia mesti ada angka, dia mesti ada maklumat. Begitu juga dalam isu ataupun dalam konteks rakyat nak memilih pemimpin.
Rakyat mestilah ada maklumat. Rakyat tidak boleh memilih pemimpin hanya berdasarkan kepada persepsi yang ditanamkan oleh pemimpin itu sendiri, ataupun hanya disebabkan oleh semangat semata-mata tanpa melihat data dan fakta, tanpa melihat kebenaran dan kebatilan. Sebab itu bahaya tuan-tuan kalau rakyat itu hanya membuat keputusan berdasarkan semangat semata-mata, persepsi semata-mata, atau lebih bahaya hanya berdasarkan kepada fitnah dan juga hasutan semata-mata. Sebab itu kita tidak boleh mempunyai, maaf bergetar tuan-tuan, sebab itu kita tidak boleh mempunyai rakyat yang terbelenggu, yang terbelenggu, terkongkong dengan kumpulan dia semata-mata, ataupun rakyat yang membuat keputusan berdasarkan kepada keputusan yang ataupun berdasarkan kepada pendapat ketuanya sahaja. Maksudnya kalau ketuanya kata A, dia kata A, ketuanya kata B, dia kata B. Bahaya tuan-tuan. Sebab tidak ada maksum. Manusia ni tak maksum. Maksudnya ketua kita ni tak maksum. Dia tidak lari daripada melakukan kesalahan. Sebab itu kita sendiri sebagai rakyat, sebagai orang biasa, kita mesti berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk mencari fakta. Dengan ilmu yang kita ada, dengan akal fikiran yang kita ada, kita tidak boleh kita katakan walak membetululi. Sebab itu kalau kita membuat keputusan bukan berdasarkan kepada maklumat, akhirnya kita bimbang tuan-tuan. Akhirnya kita bimbang, kita ditipu hidup-hidup, kan? Kita ditipu dengan begitu mudah. Sebab saya ambil contoh lah, sebagaimana di Kelantan, sebagaimana di Kelantan, di Terengganu, dinyatakan bahawa di Kelantan, Terengganu itu negara ataupun negeri itu negeri Islam, negeri nak mengamalkan Islam, nak mengamalkan hudud, nak mengamalkan hukum rejam dan sebagainya. Tetapi sehingga kini hukum hudud itu tidak dilaksanakan. Sehingga kini negara Islam tidak dilaksanakan, walaupun pada satu ketika PAS sudah pun menjadi kerajaan. Jadi akhirnya rakyat negeri Kelantan dan Terengganu merasakan bahawa pemimpin mereka nak buat Islam, negeri mereka dah buat menjalankan hukum Islam. Okey, sedangkan ianya tidak berlaku begitu. Sedangkan hukum Islam dan sebagainya di Kelantan Terengganu itu sama saja. Hukum undang-undang Islam di Negeri Sembilan Melaka, tidak ada hudud, tidak ada kisos, rejam dan sebagainya, tak ada di Kelantan, sama saja. Tapi orang merasakan seolah-olah Kelantan Terengganu itu telah mengamalkan hukum Islam sepenuhnya. Hanya kerana persepsi semata-mata. Hanya kerana telah dimomok-momokkan kononnya negeri itu negeri Islam. Akhirnya dari segi Islam pun tidak ke mana, sama saja dengan negeri lain atau mungkin lebih teruk. Dan dari segi pembangunan, dari segi kebajikan rakyat lagi teruk daripada negeri-negeri seperti Selangor, Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi itu sebab saya katakan jangan kita membuat keputusan itu berdasarkan kepada walak dan juga berdasarkan kepada persepsi semata-mata, tetapi mestilah berdasarkan kepada sebagaimana yang saya katakan tadi, kena tengok fakta. Tengok fakta di Kelantan Terengganu itu. Faktanya apa? Faktanya Kelantan Terengganu, Kedah, Perlis negeri yang miskin. Okey, pendapatan rakyatnya rendah, penganggurannya tinggi, terpaksa mencari kerja di negeri lain. Dan faktanya apa? Faktanya undang-undang Islam di Kelantan Terengganu, Perlis, Kedah sama saja, lebih kurang dengan negeri-negeri lain. Jadi di sinilah yang saya katakan tadi bahawa kita mesti mempunyai rakyat yang berilmu, rakyat yang matang, profesional dalam menentukan sesuatu perkara ataupun dalam menentukan apa juga keadaan
dalam menentukan, dalam nak membuat keputusan, khususnya dalam isu mengundi, memilih pemimpin. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.